Assalamualaikum, Assalamualaikum, tuan-tuan yang dah masuk. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan jemput masuk. Jadi kita start ni tuan-tuan. Silakan tuan-tuan. Silakan jemput masuk. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana ya. Silakan. Apa khabar tuan-tuan? Sihat semua? InsyaAllah hari ini kita akan sambung, kita akan bahaskan ayat yang ke-20 ya, daripada surah Yasin. Kita tengok apa yang kita boleh ambil dari sini. Silakan jemput masuk. Jadi kita start. Jemput masuk. Silakan. Silakan. Jemput masuk, silakan. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-20 ya. Kalau tuan-tuan yang baru masuk ni, yang tak ada Quran di tangan pun tak apa. Sebab nanti kita akan share screen, so tuan-tuan boleh nampak ayat dia melalui skrin telefon tuan-tuan ya, insya-Allah. Silakan jemput masuk. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-20 daripada surah Yasin. Kalau di kalangan tuan-tuan yang belum download Kamus Al-Furqan, pergi ke www.ustaznasar.com. www.ustaznasar.com. Dekat situ tuan-tuan download secara percuma saja ya. Dengan diagram kita pun tuan-tuan boleh download, tapi diagram tu tuan-tuan boleh print ya. Cuma Kamus Al-Furqan tu tak boleh print lah. Dia ada urusan hak cipta lah sebagainya macam-macam ya. Silakan jemput masuk. Sekejap lagi kita start. Kita tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk sekejap. Tuan-tuan yang ada ajak kawan-kawan tu bagi tahu jemput WhatsApp dia ke apa, bagi tahu Ustaz Nasar dan nak start dah cakap. Silakan jemput masuk. Tuan-tuan yang dah masuk silakan bagi tahu tuan-tuan berada di mana, negeri mana ke ataupun apa, bandar mana. Kemudian bagi tahu line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Silakan. Tuan-tuan kalau ada kawan-kawan yang berminat dengan bahasa Arab ya, suruhlah dia masuk kita punya FB tu, dia boleh tengok program kita yang lama. Kalau tak sempat nak tengok secara live macam tuan-tuan pun, tengoklah program-program yang lama banyak ayat Yasin, surah Yasin ni daripada ayat yang pertama seterusnya sampai hari ni ayat yang ke-20 dia boleh ditonton semula insya-Allah. Silakan jemput masuk. Silakan. Baiklah tuan-tuan, kita mulakan majlis kita ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana yang saya sebut tadi, insya-Allah kita akan bahaskan ayat yang ke-20 ya daripada surah Yasin ya. Tuan-tuan tunggu sebentar. Saya sharekan skrin ayat ni ya. Baik, ni yang atas ni ayat ni. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Yas'a ya. Ini kita consider dia sebagai apa? Kita boleh consider dia sebagai satu rangkap lah. Sambil berlari ataupun dengan berlari macam ni. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ini kita consider rangkap kedua tuan-tuan Baik, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Okey, saya baca tuan-tuan puan-puan simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, kata Allah ya. Wa dan ja'a ya, telah datang, ia telah datang min aqsal Madinah, dari hujung kampung ataupun dari hujung kota, rajulun, seorang lelaki, yas'a, dia sambil berlari kan. Qala, dia berkata, lelaki tersebut berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikutlah oleh kamu, turutlah oleh kamu al-mursalin, para rasul tersebut ataupun utusan-utusan tersebut. Cuba tuan-tuan tengok ya. Dan telah datang dari hujung kampung seorang lelaki sambil berlari. Lelaki tersebut berkata, wahai kaumku, ikutlah oleh kamu akan rasul tersebut. Ikutlah oleh kamu akan rasul tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita boleh ambil daripada ayat ni tuan-tuan? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, kata Allah ya. Qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, banyak benda yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Tak seperti mana dulu sebelum tuan-tuan belajar, sebelum tuan-tuan masuk kelas, sebelum tuan-tuan didedahkan dengan bahasa Arab dan ayat-ayat Quran dan tafsirannya dan kita selalu bahas tentang ulul albab dan sebagainya lah ya. Nah, yang mana kita tengok apalah di sebalik ayat tersebut. Kalau tuan-tuan nak tafsirkan ayat itu melalui apa yang ditulis, yang itu tuan-tuan tak cakap pun orang tahu. Allah mengajar, Allah bercerita, Allah suruh Rasulullah sampaikan kepada manusia pada waktu tersebut. Datanglah seorang lelaki dari hujung kampung. Semua orang boleh sebut tuan-tuan. Datang seorang lelaki dari hujung kampung. Lelaki tersebut sambil berlari-lari. Lelaki itu pun berkata, wahai kaumku, ya, turutlah rasul tersebut. Semua orang boleh cakap. Bila tengok ayat tu semua orang boleh baca. Tapi sebenarnya apa yang dikendaki daripada ayat tersebut? Yang itu yang kita panggil ulul albab tu ya. Ulul albab ni maksudnya tuan-tuan keluarkan sebenarnya apa yang Allah Taala nak daripada ayat ni. Kita ni bukan seperti mana yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah di awal-awal tu kan. Yang apa tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kita bukan macam tu tau. Maksudnya apa? Ada orang kafir ataupun orang munafik akan kata ni sebenarnya apa yang Allah Taala nak daripada ayat ni? Itu dia bertanya dalam keadaan dia nak ingkar ayat tersebut. Tapi kita hari ni kita nak tanya sebenarnya apa yang Allah Taala nak daripada ayat ni? Kami nak ikut, kami nak taat. Kalau sekadar ayat yang dibahaskan oleh Allah, yang disebut oleh Allah pada ayat yang kita baca tu semua orang boleh faham. Tapi apa dia nak ni sebenarnya? Apa yang Allah Taala nak ni? Kita nak taat sekarang ni. Kita nak follow, kita nak ikut. Baik, tuan-tuan, banyak benda yang kita boleh tengok daripada ayat ni. Kalau tuan-tuan tengok ya, kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ayat ini, Allah menceritakan kepada kita ya melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya besarkan ya. Ni rangkap yang pertama. Sebentar ya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan
telah datang dari hujung kampung, hujung kota seorang lelaki sambil berlari. Qala, lelaki itu berkata, wahai kaumku, ya qaumi, ittabi'u al-mursalina. Ikutlah oleh kamu para utusan tersebut ataupun para rasul tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Dalam konteks ayat ini, ya, dalam konteks ayat ini, tuan-tuan tengok seorang lelaki ni datang berlari-lari kan? Datang berlari-lari dari hujung kampung, kemudian menyeru kaum dia supaya follow ataupun ikut kepada rasul tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kita nak cari apalah intisari daripada ayat tersebut, tuan-tuan kena letakkan diri tuan-tuan berada dalam ayat tersebut. Maksudnya apa? Tuan-tuan ni sebagai apa? Sebagai rasul yang membawa risalah mulia daripada Allah ke? Ataupun tuan-tuan ni sebagai orang kampung yang menerima rasul tersebut ke? Ataupun tuan-tuan ni ialah lelaki yang datang daripada hujung kota itu, mengajak kepada kaum dia untuk beriman kepada rasul tersebut. Tuan-tuan berada di mana sekarang? Jadi baru tuan-tuan boleh hayati ayat tersebut. Ya, kalau tuan-tuan andai kata merupakan seorang pendakwah, ya, seorang pendakwah. Dalam konteks ayat ni, ujung ayat tu kan, ikutlah oleh kamu akan rasul tersebut, dan ayat selepas daripada itu, ya, mereka tidak minta upah. Nanti saya tengok, kita sediakan juga ayat 21 tak silap saya. Okey, tuan-tuan tengok ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, ya. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Allah menyebut dekat sini, ikutlah kamu akan rasul tersebut. Ikutlah kamu akan rasul tersebut, yang mana rasul itu Allah menyebut dia tidak minta upah dan dia berada di atas petunjuk. Jadi ikutlah rasul tersebut. Jadi kalau tuan-tuan sebagai orang yang membawa dakwah, pastikan apa yang tuan-tuan bawa itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya pastikan tuan-tuan, pastikan tuan-tuan dah cukup pengetahuan tuan-tuan dah cukup pengetahuan untuk tuan-tuan sampaikan kepada masyarakat. Jangan separuh masak kan, orang kata separuh masak kan. Sekurang-kurangnya lah tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan sampaikan, dan tuan-tuan tahu daripada mana sumber apa yang tuan-tuan ajar tersebut, apa yang tuan-tuan sampaikan tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan mestilah kena ikhlas dalam menyampaikan tersebut. Ikhlas dalam menyampaikan tersebut. Sebab apa? Sebab kalau dalam konteks ayat tu, Allah menggambarkan para utusan yang datang itu, yang pertama mereka orang yang diberi petunjuk, ke tak? Yang kedua, mereka tidak minta upah. Ni dalam ayat selepas tu, nanti kita bincang pada pertemuan kita akan datang. Kita ambil tu sebab kita nak kaitkan dengan ayat hari ini. Jadi itu kriteria ataupun apa yang perlu kena ada kepada seorang pendakwah. Pastikan apa yang dibawa itu memang sumbernya itu ialah sumber yang sahih. Sumber yang sahih. Yang kedua je, mereka perlu ikhlas dalam mereka menyampaikan. Jadi kalau ikhlas, ustaz boleh tak ambil duit? Boleh ambil duit, bukan tak boleh. Ustaz-ustaz pun boleh kaya, tak ada masalah. Tapi maksud saya ni, dia sampaikan tu, dia kena ikhlas. Maksudnya penyampaian dia tu bukan meletakkan duit yang di tempat yang pertama. Ada juga kes-kes macam tu, tuan-tuan kan. Ya, para pendakwah, para dai ni dia kena letakkan Allah itu di tempat yang pertama. Keikhlasan dia untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari itu kepada orang-orang yang dia nak dakwah. Itu perlu ada kepada seorang pendakwah. Bagaimana pula kalau tuan-tuan ni merupakan lelaki yang berlari tadi? Kalau tuan-tuan merupakan seorang lelaki yang berlari tadi, tuan-tuan tahu rasul itu membawa ajaran yang benar. Tuan-tuan tahu bahawasanya para rasul itu ikhlas. Jadi apa peranan tuan-tuan? Orang kampung tak tahu, tuan-tuan yang tahu. Jadi apa peranan tuan-tuan? Okey, peranannya ialah support lah, tu maksud dia. Tuan-tuan mesti kena support. Kalau tuan-tuan tahulah rasul itu ataupun ustaz tu ataupun ulama itu membawa ajaran yang benar daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, hadis-hadis baginda yang sahih, maka tuan-tuan kena zahirkan, tuan-tuan bersama-sama dengan ustaz ataupun dengan ulama tersebut. Bersama-sama dengan dia. Maksudnya apa? Para ustaz ataupun para pendakwah dia perlu sokongan daripada tak perlu ramai, sekelompok orang yang boleh jadi hardcore dia pun, maknanya dia nak ke sana kemari boleh bawa, ataupun
boleh tolong war-warkan kan beramai kita sahabat-sahabat kita yang jadi jawatan kawasan masjid itu bagi saya lah dia seolah-olah seperti mana apa tu orang yang datang berlari dari hujung kampung tu sebab apa sebab dia support ya tolong war-warkan dan sebagainya kan tolong bagi tahu sebab dia tahu ustaz ni dia berkualiti. Ustaz ni tahu apa yang dia ajar dan apa yang disampaikan tu benar-benar diambil daripada sumber yang boleh yang sahih maksudnya gitu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan kena jadi orang yang datang daripada hujung kampung. Kalau sekiranya tuan-tuan tahu ustaz itu membawa ajaran yang baik yang bagus yang benar-benar datang daripada sumber yang sahih. Itu yang sekiranya lah kalau sekiranya tuan-tuan merupakan seolah-olah orang yang datang menolong para rasul itu, bagaimana pula kalau tuan-tuan jadi orang kampung? Kalau jadi orang kampung ni tuan-tuan semua boleh jawab ya. Jadi pastikan tuan-tuan kalau ada orang yang datang dengan membawa ajaran yang benar, terimalah, jangan tolak ya. Sebenarnya kalau dalam konteks ayat ni tuan-tuan kalau kita tengok dalam buku tafsir, sebenarnya nama-nama orang ni pun disebut dalam buku tafsir ya. Nama lelaki yang datang tu Habib bin Musa An-Najjar. Ya. Qatadah berkata salah seorang daripada pentafsir ni dia kata dia biasa menyembah Allah di gua macam tu Qatadah kata si Habib bin Musa ni dia selalu menyembah Allah dalam gua seorang-seorang. Jadi dia ni tahu bahawasanya rasul yang datang itu merupakan seorang rasul yang membawa ajaran yang benar. Jadi dia yang sampaikan pada orang suruh turut ya. Baik, kalau kita tengok dalam konteks kita nak ambil ayat ni ikut keadaan ataupun situasi kita hari ni, kalau katalah tuan-tuan tu menjadi orang kampung. So apa kerja tuan-tuan? Terima. Kalau andai kata orang bawa ajaran yang benar, tuan-tuan terima. Walaupun bertentangan dengan apa yang tuan-tuan biasa amalkan, ya, tuan-tuan kena terima bahawasanya apa yang tuan-tuan amalkan ni selama ni salah. Kena ikut orang yang datang membawa ajaran yang benar ni. Macam mana tuan-tuan nak tahu betul atau tidak? Ilmulah neraca penilai dia. Faham ke tidak? Ilmulah neraca penilai dia. Okey ustaz, saya tak ada ilmu, macam mana ustaz? Tanyalah dengan ustaz-ustaz yang ada ilmu. Tuan-tuan sekarang ni tak payahlah nak cerita tuan-tuan tak tahu ya. Tuan-tuan ada WhatsApp, tuan-tuan ada FB, tuan-tuan ada 1001 macam cara untuk akses tuan-tuan kepada para ustaz, para dai dan sebagainya. Dan kalau andai kata ustaz saya seganlah nak telefon nak teks ustaz sana ustaz sini. Ya Allah, tuan-tuan Google lah tuan-tuan, apa masalah pun semua ada kat sana. Dan tuan-tuan janganlah Google satu terus, tuan-tuan terima Google dan ada banyak pandangan di sana kan. Jadi tuan-tuan tengok biasanya kalau website ataupun sumber-sumber yang betul ni tak jauh beza antara penafsiran yang pertama dengan penafsiran yang kedua. Apalah masalahnya? Kalau tak jumpa juga baru cari ustaz Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, tuan-tuan kena letak diri tuan-tuan tu berada di mana. Sebenarnya saya ada yang keempat tahu, apa yang kita boleh ambil daripada dalam konteks saya tu ya. Tapi saya nak simpan di hujung. Saya nak nanti kita bahas balik apalah yang tuan-tuan boleh ambil daripada ayat ni. Kan kita selalu gunakan istilah kita sebut sebagai ulul albab dan sebagainya kan. Ini kes-kes ulul albab lah ni tuan-tuan ya. Kita balik dekat ayat kita ya tuan-tuan ni, kita tengok apa yang Allah Taala sebut dekat dalam ayat ni ya. Okey, sebentar. Alright. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan telah datang dari hujung kampung seorang lelaki sambil berlari. Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u al-mursalin, ikutlah oleh kamu para rasul tersebut. Ya, ayat 20 daripada surah Yasin. Cuba kita tengok secara teknikal dia tuan-tuan ya. Dan pastikan kalau secara teknikal ni yang bagusnya ialah tuan-tuan bersama-sama dengan saya, bila kita jumpa fa'il bila kita jumpa fa'il, kita pastikan kita tahu ganti nama diri dekat dalam kalimat fa'il perbuatan tu apa dan dia rujuk pada siapa dalam konteks ayat tu. Itu penting tuan-tuan untuk kita faham ayat tu. Untuk kita faham ayat tu. Yang keduanya, kalau kita jumpa isim dhamir, ganti nama diri kan. Katalah ganti nama diri kamu ke dia ke siapa kan. Dalam konteks ayat itu masa turun dulu, ganti nama diri dia tu sebenarnya dia rujuk pada siapa. Kita kena tahu.
baru kita boleh faham ayat tu dengan sempurna, tuan-tuan. Dan kalau kita jumpa isim mausul ni isim mewakili. Isim mewakili ni maksudnya alladhi kan. Alladhi maknanya orang yang. Kalau alladzina orang-orang yang, siapa dia tu? Ya, jadi itu antara kerja kita kalau kita belajar secara teknikal. Dalam sistem Al-Furqan yang kita bawa pada tuan-tuan, dia ada dua jurusan, ya. Tapi sebelum tu nak tanya, tuan-tuan ni dah share ke belum? Tuan-tuan share sekarang, jangan lupa share, bagi tuan-tuan punya friends dekat dalam FB tu boleh dapat manfaat, ya. Jadi jurusan yang pertama ialah dari segi makna, jurusan yang kedua dari segi teknikal, dia kena support each other. Sebab tu bahasa Arab ni dia digunakan oleh Allah untuk turunkan Al-Quran, merupakan pilihan yang paling sempurna lah, pilihan yang sangat sempurna dari Allah Azza wa Jalla, ya. Baik, kita tengok secara teknikal dia, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tahu saya ada hutang satu lagi penyebab ataupun satu lagi pengajaran daripada ayat tu. Okey, sekarang ni kita tengok. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Wadan, ya. Wadan. Ini merupakan kalimat haraf, tuan-tuan, ni. Cuba tuan-tuan tengok, haraf tu haraf apa? Haraf penyambung cerita ke haraf ataf? Wa ni merupakan haraf ataf, haraf penyambung cerita, tuan-tuan, ya. Baik, kemudian dekat mana nak tengok ni? Tuan-tuan kena pergi dekat diagram nombor 2. Dia ada dekat sini. Wa tu dan. Ni haraf penyambung cerita. Dalam ilmu nahwu bahasa Arab, sistem lama disebut sebagai haraf ataf, ya. Baik, kemudian kalimat yang kedua ialah ja'a. Ja'a makna apa? Ja'a maknanya dia telah datang. Ia telah datang. Ini kalimat isim ke fa'il ke haraf ni, tuan-tuan? Cuba tengok dulu. Ini merupakan kalimat fa'il lah. Tapi ada telah, nampak ni. Dia setiap kalimat fa'il yang tuan-tuan jumpa, dia wajib kena ada ganti nama diri dekat dalam dia. Saya selalu sebut benda ni. Wajib dalam terjemahan itu mesti kena ada ganti nama diri di dalam terjemahan itu. So tuan-tuan tak risau kalau tuan-tuan guna kamus Al-Furqan, sebab setiap kali tuan-tuan jumpa kalimat perbuatan dalam kamus Al-Furqan tu, di bawah tu terjemahan tu wajib ada satu ganti nama diri. Ia telah datang ke, aku telah datang ke, engkau telah datang ke, mereka telah datang ke, tak kira lah. Jadi tugas tuan-tuan ialah tuan-tuan kena cari apa ganti nama diri itu rujuk kepada siapa. Okey, kalau secara teknikal dia macam mana tuan-tuan nak tahu apa ganti nak, katalah saya terjemah kat situ ja'a, ni ja'a ia telah datang kan. Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan percaya bulat-bulat dekat saya, Ustaz, okeylah saya percayalah Ustaz, dalam ni ada ia. Tapi macam mana saya nak jumpa ia ni Ustaz? Okey, kalau dalam sistem lama, tuan-tuan tak ada cara lain. Ada student tanya dengan saya baru-baru ni, Ustaz, macam mana cara kita nak tahu dalam tu ganti nama diri dia apa? Bukan, dia bukan tanya soalan macam tu. Dia tanya soalan, Ustaz, kalau dalam kalimat fa'il madhi, perbuatan yang telah berlaku, ya, macam mana apa tanda yang menunjukkan ganti nama diri dia ke, aku ke, engkau, apa tanda-tanda dia? Okey. Kalau soalan begitu tuan-tuan tanya dengan saya, kita tak ada cara lain selain daripada hafal lah setiap tu. Setiap kalimat perbuatan tu tuan-tuan kena hafal. Jadi kita akan balik pada sistem lama. Jadi kalau balik pada sistem lama, bahasa Arab tu akan jadi susah semula. Jadi kita bersusah payah untuk sediakan kamus Al-Furqan tu, tuan-tuan, supaya tuan-tuan jadi mudah. Tuan-tuan jadi mudah, terus jumpa. So kalau tuan-tuan nak hafal, ya silakan hafal, tak ada masalah. Tapi untuk faham ayat Quran dan cepat terus dapat, kita pakai kamus tu lah. So apa ganti nama diri dekat dalam kalimat perbuatan tu, kalau tuan-tuan nak tahu, dulu kena hafal, sekarang tak payah hafal. Tuan-tuan baca bawah tu terus jumpa. Cuma sekarang ni tuan-tuan kena tahu dia rujuk kepada siapa. Itu saja yang tuan-tuan perlu kena buat. Selain daripada tu, tuan-tuan kena tengok ada atau tidak maf'ulun bih. Baik, ja'a, ia telah datang. So inilah kalimat fa'il, iaitu fa'il madhi. Mana waktu fa'il madhi? Ni ada telah ni. Kalimat perbuatan yang kalau ditambah dengan perkataan telah, maka itu merupakan past tense, perbuatan yang telah berlaku. Baik, apa ganti nama diri? Ganti nama diri itu rujuk pada siapa dan ada atau tidak dia punya maf'ulun bih. Okey, ganti nama dirinya ialah ia ataupun dia, sama. Ia, dia, sama. Baik, dalam konteks ayat ini, ia ni rujuk kepada siapa? Ia ni rujuk kepada rajulun. Pak ja'a, siapa yang datang? Rajulun. Rajulun ni yang buat kerja datang tu. Ya, macam ni kita nak jumpa. Dari segi makna tuan-tuan mesti boleh jawab. Dan telah datang dari hujung kampung seorang lelaki sambil berlari. Siapa yang datang, tuan-tuan? Siapa yang datang? Hujung kampung. Bukan, hujung datang, bukan hujung. Kota datang, bukan kota. Siapa yang datang? Rajulun ni, lelaki ni yang datang.
sambil berlari. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Jadi bila tuan-tuan jumpa jaa, ia telah datang, apa ganti nama dirinya? Ia, Ustaz. Dalam konteks rangkap ini, ia ni rujuk pada siapa? Itu ialah soalan kefahaman. So Ustaz, ia ni rujuk kepada rajulun. Ustaz tu maksud dia. Ya. Okey, baik ya. Tuan-tuan dah tahu, sekarang ni maf'ulun bih tak ada. Min maknanya dari. Dari. Ini merupakan kalimat haraf, iaitu haraf jar. Ini ada dekat dalam diagram pertama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, ni ada. Nampak ni. Ni semua adalah diagram pertama yang tuan-tuan belajar. Ini semua adalah kalimat-kalimat sendi. Saya ambil salah satu daripada kelompok sendi, saya letakkan di sini. Tujuannya apa? Bila tuan-tuan faham yang ni, yang lain senang fahamlah. Dia ada fi kan? Fi maknanya dalam atau di atau pada, min maknanya dari. Ini semua kita selalu jumpa dekat dalam Al-Quran. Okey, kita jumpa min kan? Itu kan tadi kita jumpa dekat dalam haraf jar. Min maknanya dari, ini merupakan kalimat haraf iaitu harfu jar, haraf baris bawah ya. Kemudian aqsa. Aqsa maknanya hujung. Okey, kat sini ada sikit teknikal yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan ya. Baik, sekarang ni di hujung ini ada haraf illah tau. Tuan-tuan dengar elok ya, ada haraf illah. Apa dia haraf illah? Okey, haraf illah ni tuan-tuan, dia salah satu daripada 3 huruf. Yang mana kalau masa tuan-tuan belajar tajwid, dia tak panggil haraf illah atau dipanggil huruf mad. Ingat tak huruf mad? Huruf mad ni sama ada ya yang tak ada titik tu kan, ataupun alif yang tak ada hamzah, ataupun waw yang tak ada baris. Cuma dibaca panjang, betul tak? Itu huruf mad kan? Okey tuan-tuan, kalau huruf mad ni jumpa dengan hamzah pula, kena baca 6 harakat. Macam-macam lah Dia ada mad wajib muttasil, mad wajib munfasil lah. Okey ya. Tapi dalam ilmu nahu, dalam pelajaran bahasa Arab, kita tak panggil dia mad lah, kita panggil huruf apa tahu? Kita panggil dia huruf illah, bukan huruf mad. Apa makna huruf illah ya? Huruf illah ni ialah huruf yang bermasalah. Kenapa kita panggil dia bermasalah? Sebab dia banyak songeh macam tu Jadi kalau kalimat isim yang hujungnya ada haraf illah, tak kiralah sama ada waw yang tak ada baris ke, ataupun alif yang tak ada hamzah ke, ataupun ya yang tak ada titik, kita panggil huruf illah Jadi bacaannya tuan-tuan tak boleh tukar baris. Dia tidak mabni tau. Kita tak panggil dia mabni, tapi dia ialah kalimat-kalimat yang stagnan macam tu saja, rupa dia. Banyak contoh lain macam Musa kan, Musa. Kalau sebelum tu ada haraf jar, mana tuan-tuan boleh baca Musai? Tak ada. Isa, Isai, mana ada? Tak ada. Isa, Isa lah, sampai bila-bila pun Isa. Masa di tengah baris depan pun kita baca Isa, tengah baris atas pun kita baca Isa, tengah baris bawah pun kita baca di Isa. Kalau dalam istilah teknikal, dia tengah marfu' pun baca Isa, dia tengah mansub pun baca Isa, dia tengah majrur pun baca Isa juga. Jadi itu yang terjadi kepada kalimah aqsa ni tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan tengok kalimah aqsa ni, hujung dia ada haraf illah, nampak tak? Hujung dia ada haraf illah. Sebab tu min ni kan haraf jar. Haraf jar ni kerja dia membari bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Ingat tak? Jadi kenapa Ustaz kita tak baca min aqsai ni? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Hujungnya ada haraf illah. Jadi dia akan stagnan saja macam ni. Jadi min ini tak mampu nak memberi baris bawah kepada aqsa ni. Itu maksud dia ya. Jadi aqsal madinati. So kalau kita kata ini merupakan kalimat isim lah. Isim maknanya hujung isim. Kalau secara teknikal dia merupakan isim, dia isim biasa, dia berpangkat majrur. Dia majrur dengan apa? Dia majrur dengan haraf illah. Kenapa macam tu? Kenapa dia majrur? Sebab sebelumnya ada haraf jar. Itu secara teknikal lah, tapi tuan-tuan belum sampai lagi. Itu pelajaran peringkat ketiga. Kemudian al-madinati. Al-madinati ni maknanya kota, dia merupakan kalimat isim ya. Okey tuan-tuan, cuba tengok mana tanda isim dekat dalam kalimah al-madinah. Cuba tengok. Mana tanda isim? Tuan-tuan ingat tak? Kita belajar pada diagram kita yang pertama ni, pada pelajaran kita peringkat yang pertama, tanda isim ada 4. Okey, kita buang makna ni, kita ambil 3 lah tanda teknikal. Ni tanda dari sudut apa? Kefahaman tau. Tanda teknikal dia yang pertama kalau ada alif lam di pangkal. Kalau tak ada pun mungkin hujung dia ada tanwin. Kalau tidak, hujungnya mungkin ada baris bawah. Kita tengok dekat kalimah al-Madinah tu. Apa yang ada ya? Okay, confirm Ustaz, ni merupakan kalimat isim. Yang pertama dari segi makna lah. Kota kan, takkan perbuatan pula. Kota tu kalimat isim lah. Nouns lah kan. Okay, tanda di mana? Tanda teknikal dia Ustaz, saya nampak yang pertama ada alif lam. Yang kedua, hujungnya baris bawah. Confirm kalimat ni merupakan kalimat isim. Okay, kemudian rajulun. Ni saya nak bawa tuan-tuan pada pelajaran peringkat ketiga sikit saja. Okay, rajulun. Ini merupakan kalimat isim lah. Sebab tanda isimnya ada tanwin kan. Okay, sekarang ni kenapa Ustaz di baris depan, kenapa kita tak baca rajulan atau rajulin?
Jawapannya semua pelaku, kalau kalimat itu merupakan pelaku kepada sesuatu perbuatan, maka dia kena dibaca dengan rajulun. Okey Ustaz, kalau dia ni pelaku, apa kelakuan dia? Dia buat apa? Okay, jawapannya dia datang. Ni perbuatan dia. Ni perbuatan dia. Siapa pelaku dia? Pelaku dia ialah rajulun. Jadi kalau dia merupakan pelaku dalam rangkap tu tahu, dalam rangkap rangkap lain cerita lain. Ni rangkap ni satu rangkap kan. Dalam rangkap itu dia merupakan pelaku, maka dia akan dapat baris depan. Macam tu. Okey, kat mana saya nak belajar ni Ustaz? Okey, kena belajar pada peringkat yang ketiga lambat lagi tuan. Kan rajulun kan? Okey, dia dekat sini. Rajulun ke rajulan ke rajulin? Dia rajulun. Okey, kalau kita bahaskan tentang teknikal dia, okey, dia sedang berpangkat marfu'. Okey, dia pangkat marfu', tanda marfu' dia apa? Tanda marfu' dia pakai dhammah, rajulun. Nampak? Dhammah kan? Okey, sekarang ni penyebab dia apa Ustaz? Penyebab dia merupakan pelaku, fa'il. Dalam bahasa Arab panggil fa'il. Dia merupakan pelaku Ustaz, sebab tu dia dapat pangkat marfu'. Okey. Apa makna pelaku? Pelaku ni artinya ialah yang melakukan sesuatu perbuatan kan? Okey Ustaz, kita dah settle, dah faham dah. Ini merupakan pelaku, sebab tu dia dapat pangkat marfu'. Tanda marfu' di baris depan. Okey, dia pelaku. Apa kelakuan dia Ustaz? Apa yang dia buat? Dia datang. Nampak ni? Ini fi'il dia. Tuan-tuan faham tak? Ya, okey, habis dah Okay, yas'a. Yas'a maksudnya dia tergesa-gesa ataupun dia berlari. Ini kalimat fi'il. Kan ada dia ni. Dia berlari ataupun dia tergesa-gesa datang. Dia cepat-cepat datang. Ini merupakan kalimat fi'il. Cuba tengok ada telah tak tuan-tuan? Dia telah tergesa-gesa ke dia tergesa-gesa saja? Dia tergesa-gesa kan? Ini merupakan kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey, kalau fi'il macam biasa. Apa ganti nama diri dia dan rujuk pada siapa? Ada atau tidak maf'ulun bih? Itu soalan saya. Saya nak tuan-tuan jawab. Yas'a. Apakah ganti nama diri dalam kalimat fi'il mudhari' yas'a ini? Apa ganti nama diri dalam ni yang tersembunyi? Dia tak tersembunyi lah Ustaz. Ustaz baca bawah ni lah. Dia lah. Itulah ganti nama diri yang terdapat dalam kalimah yas'a ini. Okey, soalan yang kedua. Ganti nama diri ni sebenarnya dia rujuk pada siapa dalam rangkap ni? Dia berlari, dia datang tergesa-gesa. Dia tu siapa? Dia terujuk pada siapa tu? Cuba jawab saya. Dia terujuk pada Madinah. Mana pula Madinah tu datang tergesa-gesa? Tak, saya dengar tuan-tuan kata, Ustaz, rajulun Ustaz. Pandai, semua pandai. Yas'a ni, dia ni rujuk kepada rajulun itu tuan-tuan. Tapi dia tidak ada maf'ulun bih dalam konteks ayat ini. Kemudian qala, sekali lagi qala, dia telah berkata, ini merupakan kalimat fi'il. Ada telah. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madhi. Okey, saya nak tanya. Dia ni rujuk pada siapa? Dia telah berkata, wahai kaumku, ikutlah oleh kamu akan Rasul tersebut. Dia telah berkata, dia ni sebenarnya rujuk pada siapa? Dia rujuk pada siapa? Tuan-tuan akan jawab, Ustaz, dia ni yang berkata ni rajulun ni juga Ustaz. Tapi kat sini, rangkap ni dia tak sebut rajulun lah. Kita pinjam aja rajulun dekat rangkap sebelah. Okey Ustaz, saya tahu. Qala ni yang kata ni ialah rajulun, tapi dia tak ada rangkap ni. Tak apalah, tak apalah. Yang penting tuan-tuan faham makna dia. Ni ada tak maf'ulun bih? Okey Ustaz, kalimah qala memang tak ada maf'ulun bih Ustaz, tak payah bahas. Qala, dia telah berkata, aku telah berkata, engkau telah berkata, mereka telah berkata, ataupun aku kata, engkau kata, tak ada telah pun. Kalau fi'il yang maksudnya berkata, dia berkata, aku berkata, memang tak ada maf'ulun bih contohnya. Okay, ya qaumi, ya. Ya ni maknanya wahai. Ini merupakan kalimat haraf. Haraf apa ni Ustaz? Wahai. Haraf apa? Jom kita tengok kat mana dia ni. Okey, ni peringkat kedua pelajaran. Jom kita besarkan sikit bagi tuan-tuan nampak clear. Okey, haraf apa? Penyambung cerita bukan Ustaz. Haraf jar bukan juga Ustaz. Penegasan pun bukan juga Ustaz. Haraf seru. Yes, dia dekat haraf seru. Nampak ni ya. Ya makna apa? Wahai kan? Dia termasuk dalam kelompok kalimat haraf dan dia termasuk dalam kelompok haraf seru tuan-tuan. Haraf memanggil atau haraf seruan ataupun haraf memanggil. Bolehlah ya. Okey, qaumi. Qaumi maknanya ni ada tiga kalimat Sebenarnya baris bawah dekat sini tuan-tuan, dia menunjukkan aku. Qaum maknanya kaum lah, itu merupakan kalimat isim. Kemudian mi itu maknanya aku, dia juga merupakan kalimat isim. Tapi aku ni merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim ganti nama diri. Kemudian ittabi'u, ikutlah oleh kamu, ikutilah kamu. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ikutilah kamu, pergilah kamu, duduklah kamu, makanlah kamu, berdakwahlah kamu, berdoalah kamu. Itu fi'il apa? Dia fi'il lah ya. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il apa? Duduklah kamu, pergilah kamu. Itu fi'il menyuruh, fi'il amar. Nampak ke tidak? Dia fi'il amar. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya kata semua fi'il wajib kena ada ganti nama diri dalam terjemahan. So ini ialah kalimat fi'il. Apa ganti nama diri dalam ni tuan-tuan? Kamulah.
Jadi macam biasa tuan-tuan kena cari, kamu rujuk pada siapa tuan-tuan? Kamu rujuk kepada ikutlah oleh kamu. Tuan-tuan jawab dulu Saya nak tuan-tuan jawab Laki dari hujung kota tu datang. Dia kata, wahai kaumku, ikutlah kamu akan Rasul tersebut. Ikutlah kamu akan Rasul tersebut. Kamu terujuk oleh siapa tuan-tuan? Cuba jawab. Ikutlah oleh kamu ataupun ikutlah kamu akan Rasul tersebut. Kamu siapa tuan-tuan? Kamu tu tentulah rujuk kepada orang kampung. Kalau saya jawab, siapa yang jawab selain daripada itu salah lah. Kamu tu dirujuk kepada orang kampung tersebut. Orang dalam negeri tersebut. Tu maksud dia. Ada tak maf'ulun bih? Ikut siapa? Ada ustaz. Maf'ulun bih tu yang kena buat. Siapa dia? Mursalin ni maf'ulun bih dia. Apa makna maf'ulun bih ustaz? Maf'ulun bih ni yang kena buat. Perbuatan apa yang dia kena? Dia kena ikut. Ikutlah oleh kamu akan Rasul tersebut. Nampak tuan-tuan So maf'ulun bihnya ada iaitu mursalin. Ya tuan-tuan Okay, mursalin ni merupakan kalimat isim. Tanda isim dekat dalam ni ialah alif lam. Dan ini sebenarnya termasuk dalam kelompok jamak muzakkar salim. Apa benda jamak muzakkar salim tu ustaz? Nantilah kita belajar tuan-tuan. Dia sebenarnya pelajaran peringkat ketiga. Jadi saya nak santai-santai dengan tuan-tuan ni, relax, slow-slow belajar kan. Nanti tuan-tuan boleh faham. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul nak belajar dengan sistematik dan berjadual, tuan-tuan pergi dekat belajar secara WhatsApp dengan saya sendiri dengan Al-Furqan. Macam mana cara dia? Tuan-tuan pergi dekat 0195119.000 tuan-tuan type saya berminat. Nanti admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan Okay, tadi ingat tak saya ada hutang tuan-tuan satu lagi. Kalau kita nak bincang-bincang tentang ulul albab kan, apa yang tuan-tuan boleh ambil daripada ayat ni? Apa tuan-tuan? Yang pertama tadi saya dah sebut pendakwah. Pendakwah tu yang pertama dia mesti kena ikhlas, yang kedua yang pertama dia kena bawa ajaran yang benar, yang kedua dia kena ikhlas. Ikhlas saja tapi bawa ajaran salah tak boleh juga. Ramai juga orang ikhlas kan tapi dia bawa benda salah tu macam ni kita nak terima. Dia syarat dia pertama mesti kena bawa benda betul, yang kedua barulah ikhlas. Itu sebagai pendakwah. Dalam konteks ayat ini ada di dalam konteks ayat ni dan ayat selepas ni kita cerita pasal benda yang sama kan. Rasul tu datang bawa ajaran yang benar dan sebagainya kan, dan mereka ikhlas tak minta upah dan sebagainya. Jadi Rasul kena ada dua karakter, kriteria ataupun karakter ni. Kemudian yang kedua, kalau orang beriman yang tahu Rasul tu membawa ajaran yang benar, apa pula peranan dia? Peranan dia kena support, kena bagi tempat, jangan usir, jangan halau, ataupun kena provoke, bukan provoke, maksudnya kena ajak orang lain untuk bersama-sama dengan Rasul tersebut. Itu kalau tuan-tuan sebagai orang yang datang dari hujung kampung. Kalau tuan-tuan sebagai orang kampung tu macam mana? Tuan-tuan kena terima, tengok kalau dibawa ajaran yang benar, cek elok betul, tak ada masalah, dan ustaz tu datang dengan ikhlas, so entertain ataupun terima ajakan ataupun terima dakwah dia, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan kehendak diri kita, kadang bertentangan dengan apa yang pernah kita buat sebelum ni, rupanya salah ustaz, baru saya tahu ustaz nak macam tu. Terima dengan terbuka hati, jangan marah-marah, jangan sampai tuan-tuan nak pergi rejam pula ustaz tu macam dalam konteks saya ni. Kita tak adalah nak buat gitu kan, tapi itu maknanya jangan lawan, jangan sombong dengan Allah. Sebab orang tu bawa risalah Allah, kalau kita tak terima, tolak dan marah-marah kan, kita maknanya kita sombong dengan Allah lah, bukan sombong dengan ustaz tu bawa gitu, tak nak terima sudah kan. Okey, sekarang ni ada yang keempat, apa ni tuan-tuan? Ustaz, dah habis lah Ustaz. Kita pun dah tak boleh fikir apa benda. Mana ada benda lain? Ada. Tuan-tuan keluar kan, nanti macam-macam tuan-tuan jumpa. Antaranya ialah strategi, tahu tak? Strategi dakwah. Jadi, kalau tuan-tuan nak bawa sesuatu pada satu kampung, strategi kena ada. Bila orang tu datang dengan ustaz-ustaz datang dengan apa tu? Dengan dakwah yang dia nak sampaikan. Jadi strateginya kena ada orang dekat kampung tu yang tunggu untuk bagi tahu dekat orang kampung bahawasanya ustaz ni datang dan dia membawa satu ilmu yang berguna untuk kita. Strategi. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita jumpa di lain kesempatan. Nanti ajak kawan. So boleh kita ramai-ramai ajak, apa lagi saya nak beritahu tuan-tuan. Okay, like, share. Tuan-tuan hari tu tuan-tuan kurang share lah tuan-tuan biar ramai yang boleh follow kita punya program. So terima kasih atas perhatian dan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.